Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Apa. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Celik Hati dan tajuk malam ini Andai Ku Tahu. Dan ini pertama kali kita mendapat 60 minit bukan 30 minit sebab banyak dalam Twitter dan Facebook mengatakan tak cukup 30 minit. Jadi kita mendapat 60 minit Alhamdulillah, dan sangat beruntung pada malam ini saya bersama seorang tetamu yang sangat istimewa, yang sangat saya hormati, kasihi, minati sejak kecil lagi, biduanita negara kita Datuk Sharifah Aini. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Thank you for having me. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cakap Apa. Tak sangka. Thank you so much. I never imagine satu hari saya dengan Datuk Sharifah ini dalam TV show. Masa saya kecil dulu tahun 69 tengok Kapah lagu apa? Di Wajahmu Kuliah Bulan. Di Wajahmu Kuliah Bulan. Di Singapura dulu. Masa tu saya kecil lagi dah seronok dapat Kapah. Terima kasih sangat Kapah. Sama, insya-Allah. Saya harap saya harap Kapah menonton Celik Hati ya. Oh yes. I am your number one fan. Thank you Kak Pa. So, tajuk ni Kak Pa, Andainya Ku Tahu. Dan tajuk ni kalau saya nak sebutlah bahawa kita ni ada dua pencuri, iaitu penyesalan masa lalu, betul, dan kebimbangan masa hadapan, betul, sampai kita tak ada masa nak hidup sekarang, betul, tak ada masa nak menghargai apa kita ada sekarang. Jadi saya rasa kalau boleh malam ni Kak Pa kita nak kupas, betul, supaya kita sama-sama Kak Pa sebagai seorang yang dah lama hidup, macam-macam pengalaman dalam bidang seni suara dan bidang lakon dan sebagainya, dan saya sebagai seorang doktor saja memanjang, insya-Allah. What an awesome job. Ya, insya-Allah kita akan berinteraksi Kak Pa dengan penonton kita di studio ya. Yang insya-Allah kita akan berinteraksi dan berkongsikan pada malam Jumaat ini bersama dengan keluarga, sama-sama kita mendapat masa untuk refleksi diri, mendapat sedikit inspirasi daripada Kak Pa dan juga melakukan transformasi diri. Dan bersebut tentang transformasi diri, kita ada channel. Ya, sesiapa yang memanggil malam ini dapat panggilan dapat hadiah jurnal inspirasi, dan juga jurnal ini menunjukkan tentang mengubah diri dalam masa 40 hari. Tetapi sebelum kita mengubah, kita harus tahu di mana kita berada. Ya. Dan penting bagi para penonton sekalian untuk lihat kita punya Twitter, Celik Hati, Facebook, dan dapatkan sesuatu yang indah pada malam ini, dan jangan lupa retweet apa yang saya tweetkan untuk mencelik hati seseorang. InsyaAllah. Ya. Yo Kak Pa, jadi Kak Pa dah lama dalam bidang seni suara, dan Kak Pa baru-baru ni dah lama juga ya menjalankan ibadah haji. Dan lepas ini kita akan kongsi Kak Pa ya apa yang menyebabkan Kak Pa merasakan satu fasa baru dalam hidup Kak Pa. Ya, maknanya bila kata andai ku tahu, mungkin Kak Pa rasa kalaulah saya tahu dulu. Betul. Ya, tetapi kita mesti ingat Kak Pa, saya pernah dengar satu show di Amerika ya, di mana seorang itu ditanyakan dia nak buat show, game show, naik kereta api. Kemudian dalam kereta api itu dia boleh ghostan atau ke depan tentang kehidupan dia. Jadi orang tu kata, kalau awak naik kereta api kehidupan dan awak boleh ghostan balik pada waktu awak hidup dulu, bila awak nak berhenti nak ubah kehidupan tu? Apa dia kata? Saya tak nak ubah kehidupan saya yang lampau. Sebab kalau tak ada yang lampau, tak ada saya sekarang. Dan setiap yang berlaku zaman dulu, tak ada yang tak bagus. Semuanya baik sebab hidup ini seperti satu, dia panggil sandpaper Kak Pa. Yes. Di mana bila kita buat sandpaper tu, kita kena teruk sakit kan? Tetapi betul, kita menjadi sangat berkilat dan cantik. Betul. Ya, Kak Pa. Apa pandangan Kak Pa kalau dikatakan nak ghostan balik, ada tak agaknya? Secara ikhlasnya Prof, saya tidak pernah kesal dengan apa yang telah saya lalui. I fully agree with you bila Prof kata dulu dan sekarang. Tapi pada saya, pengakhir kita ni sebenarnya, kita nak berakhir dengan husnul khatimah. Betul. Kita nak berakhir dengan baik.
kita nak berakhir dengan Masya Allah, Ya Azim, Ya Allah. Mudah-mudahan segala-galanya berlaku dengan baik. Betul. Yang akhir tu yang nak baik. Betul. Kerana kita melalui satu fasa dalam pengalaman. Masa saya mula menyanyi, kita semua muda. Dan di zaman 70-an, kita tak nampak ramai orang bertudung. Kita tak nampak ramai orang berhijab. Betul. Kemudian move to 80s pun begitu juga. Betul. Dan kita bila masuk 90 dan 2000, saya merasa malu. Bila saya menyanyi, saya bertanya diri saya atas pentas, kenapa aku tak tutup aurat aku? Setiap kali saya balik menyanyi, saya angkat wig saya taruh atas meja. Bila lagi? Bila? Masya Allah. Saya dah, kekesalan tu dah banyak. Masya Allah. Dah terlampau lama. Masya Allah. Okey, ini cakap ni Prof bukan nak riak. I've been to Umrah for like 20 times. Masya Allah. Siang, malam, pagi, petang, kalau saya iktikaf di dalam masjid, saya tidak minta lain. Saya minta pada Allah, Ya Allah, ubahkanlah aku. Bukakanlah pintu hati aku untuk lebih dekat kepadamu, Ya Allah. Bagilah aku hidayah. Betul. Hidayah ni kena minta. Betul sangat Kak. Kita kena memujuk, kita kena merintih pada Allah. Itulah yang saya buat pagi, petang, siang, malam. Sangat-sangat Kak Pa. Saya rasa ramai penonton dah teruja, tetapi apa kata kita berhenti sebentar. Ya, kita jumpa lagi Kak Pa. Para penonton sekalian, kita jumpa lagi selepas ini dengan cerita yang lebih menginsafkan daripada Kak Pa kita. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Celik Hati pada blog yang ini, di mana kita bercakap tentang andainya ku tahu. Dan kita ada pemanggil di rumah, ya, namanya Sarina. Disilakan Sarina. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Sarina. Saya nak tanya pada Prof lah tentang macam ni. Kita memang tahulah, orang kata sesuatu apa yang berlaku pada kita ini ada hikmahnya. Betul. Dia akan datang lah. Kita dah lama tahu daripada kecil lagi. Macam mana kita nak yakinkan diri begitu? Maknanya sesuatu apa yang berlaku, bad or good, especially bad lah. Maknanya akan adalah hikmah di sebaliknya. Macam mana nak yakin diri itu? Bagus. Itu je saya nak tanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Soalan bagus ya Kak Pa? Bagus. Okey, saya nak jawab macam inilah Kak Pa. Betul tak tahulah Kak Pa, Kak Pa lagi pengalaman. Okey. Yang sebenarnya gini, akidah kita kepada Allah sangat penting. Qada dan qadar, rukun iman yang keenam kita mesti tahu. Dan kita mesti ingat, mesti ada kepercayaan macam ni. Tidak ada apa yang berlaku tidak baik. Setiap kali berlaku peristiwa negatif, kita bukan lihat pada peristiwa itu, kita lihat pada pemberi peristiwa itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang-orang yang makrifatullah, mengenal Allah, dia tak nampak makhluk lagi. Dia nampak Allah segala-galanya. Contohnya, kalau dia barang dia kena curi, dia tak marah pada pencuri. Dia berterima kasih pada pencuri itu sebab menjalankan takdirnya dan juga mungkin menyebabkan dia merenung diri bayar zakat atau tidak, dan mungkin bukan harta untuknya. Maka orang-orang macam ni tidak ada sifat menyalahkan, menyesal, merungut, mengumpat, tidak ada. Untuk meningkatkan Puan Sarina, ilmu kita sangat penting. Banyakkan kita mencari majlis ilmu, bukan mencari berita. Akidah kena jaga, ibadah kita kena jaga, dan akhlak kita kena jaga. Saya sangat nak sebut Kak Pa, AIA, akidah, ibadah, akhlak. Jadikan benda ni KPI kita all the time. Ya Kak Pa? So macam dia kata tadilah, dia rasa tak setuju. So mungkin saya nak Kak Pah sambung balik cerita yang pasal doa Kak Pah untuk mendapat hidayah tu, dan apa yang Kak Pah dapat masa pergi Mekah, masa wukuf dan sebagainya. Okey. Semasa saya berada di Arafah, siang, malam, pagi, petang, saya hanya minta pada Allah tak banyak. Saya cuma minta haji yang mabrur. Yang itu saya minta, dan saya minta saya taubat nasuha. Di atas pergaulan saya, maklumlah. Profesor, kita pernah muda. Saya artis, bercampur gaul. Tak ada batasan. Betul. Dan ini semua saya dah tak nak fikir. Saya fikirkan yang akan datang. Betul, dah delete.
I delete that, yes. But as I said, no regrets. Yes. Because itu yang membuat saya pada hari ini. Betul. Dan bila saya minta haji yang mabrur, saya tidak minta lain, ya Allah, kurniakanlah hamba haji yang mabrur. Bila saya pulang saja daripada Mekah, saya sampai rumah, saya berdiri di bilik baju saya. Saya menangis dekat 2 jam setengah. Saya melihat beratus-ratus baju. Saya melihat beratus kasut. Saya melihat beratus beg tangan. Allah. Apa yang saya nak buat dengan benda-benda ni? Betul. Ini harta dunia. Betul. Tak bawa masuk dalam kubur. Betul. Sejak itu, saya banyak menjual barang-barang saya dan duit itu saya sedekahkan kepada pusat-pusat tahfiz. Masya Allah. Kak Pah tahu itu salah satu cara untuk declutter your life. Betul. Betul. And I feel so good after that. Masya Allah. Dan on top of that, ambil kotak-kotak ni semua, Profesor. Wig ada dalam 40 ke 50, berpuluh-puluh ribu harga. Allah. Tutup buku. Saya duduk dekat ambil wuduk. Saya duduk dekat cermin. Macam mana aku nak pakai tudung ni? Macam mana lepas ni? Masya Allah. Tak ada apa yang susah lepas tu. Betul. Maknanya orang kata, Kak Pah, orang yang nak pakai tudung payah, ada orang kata tudung tu lebih berat daripada gunung Uhud. Betul. Tetapi bila kita dah buang rintangan tu, subhanallah. Betul. Sebab yang membuatkan itu keimanan, Kak Pah. Betul. So bila kita dah dapat hidayah daripada Allah, tahniah Kak Pah, saya berdoa, saya pun dapat apa yang Kak Pah dapat, dan para penonton sekalian, kita berdoa, hidayah dan taufik ini satu benda yang paling berharga. Tetapi Kak Pah, ada orang pula tak sampai seru. Dia kata tak sampai seru. So kalau Kak Pah fikir-fikir balik, masa tengah zaman wig dan baju dan sebagainya, bila Kak Pah tengok balik filem-filem yang lama, apa ya Kak Allah, Pah rasa? Profesor, kalau saya cakap pun Kak Pah nak nangis. Kalau saya tengok YouTube dengan rambut, dengan penampilan, saya malu pada Allah. Terlalu malu. Tapi itu yang dah lepas. Dah lepas. Saya bukan bidang kuasa Kak Pah lagi. Itu dah tak ada hak dengan saya. Jadi ada tak permintaan Kak Pah daripada orang saya berkuasa? ada permintaan kepada stesen TV, kepada kawan-kawan di media. Kalau nak keluarkan gambar, tolonglah. Jangan keluarkan yang dulu yang tak berhijab. Kesiankan kita semua. Kami semua dah move on. Ke jalan Tuhan. Kita tak kata kita baik. Tapi kita nak jadi baik. Betul. Betul. Kita nak dekat dengan Allah. Setiap hari kita mencari keredaan Allah. Betul. Maknanya, okey, teruskan. Setiap hari, hati ni Allah saja yang tahu. Kalau 20 tahun sudah, waktu sembahyang, nantilah 5 minit. Nantilah 10 minit. Perubahan yang paling nyata, Profesor, saya tidak malu merendahkan diri saya untuk memberitahu saudara-saudara saya di luar sana, terutamanya kepada kawan-kawan artis. Janganlah lambatkan waktu solat. Bila masuk saja waktu, saya memang dah siap dah dengan wuduk. Masya Allah. Saya tak nak tinggal, saya tak nak lambat. Saya takut. In between kalau saya mati. Betul. Dan kita tahu, 5 minit can make a lot of difference. Betul. Dan Kak Pah, kita tahu bila Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah amalan paling baik? One of them is solat tepat pada waktu. Betul, solat tepat pada waktu. Sebab itu Kak Pah, macam saya pun samalah umur dah 5 siri, 6 siri ni. Setiap hari berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah kita solat tepat pada waktu. Betul. Betul Kak Pah. Kadang doktor pun Kak Pah nak tengok satu patient lagi, nak buat operation satu kes lagi. Tapi kita mesti kata gini, Allah dulu, baru segala-galanya. Itulah. Okey Kak Pah, kita ada pemanggil. Kita dengar dulu Kak Pah. Silakan pemanggil. Silakan pemanggil di rumah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma nak tanya pada Prof. Macam dulu kan, masa saya sekolah menengah lah. Dan saya pernah lakukan satu memang yang besar lah kan. Macam sekarang ni, saya sangat menyesal lah dengan apa yang dah berlaku pada saya. Macam sekarang ni kalau macam mana tu? Dosa tak kalau kita, kalau lah tak buat dulu? Tak apa. Amalina, sebenarnya saya, Kak Pah, semua penonton, semua makhluk di dunia ini, semua tak ada yang tak buat salah. Yang maksum cuma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sangat pemurah, Maha Penyayang, dan Allah lebih suka orang yang berdosa dan bertaubat daripada orang beribadah dan riak.
Maknanya dan tidak beristiqamah. Istiqamah. Saya penting Amalina cari ilmu, cari kawan yang baik. Memang Amalina tanya Kak Pa, kalaulah tak buat dulu pun tak apa. Boleh sebut kalau in that situation. Betul. Jadi macam Kak Pa cakap sekaranglah pada kaum artis. Maknanya mungkin Kak Pa nak beritahu pada kaum artis sekarang yang sekarang tengah sedang mencari nama, you have gone through the path. Yes. And in the end, after everything Kak Pa dah dapat semua, sebenarnya yang kita dapat tu benda-benda yang menjadi tipuan. Betul. Betul Kak Pa? Tipuan dunia. Betul. Dan kita rasa macam alangkah baik kalau kita nak beli balik masa itu. Betul. Sebab itu ada seorang ulama Kak Pa, saya pernah baca, dia kata, alangkah murahnya waktu mereka ini. Alangkah baik kalau aku boleh beli masa daripada mereka untuk aku beribadah. Betul. Sebab orang yang diberi nikmat Allah, iman yang baik ni, selalunya mereka sangat menghargai masa dan mereka sangat tamak pahala, sangat tamak ilmu, sangat tamak keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya. Ya. Baik Kak Pa, saya nak tanyalah. Kak Pa dah 40 tahun dalam ini, dan apakah dalam 40 tahun Kak Pa ni, apa waktu yang paling berharga sebelum Kak Pa buat perubahan ini? Ada tak? Pada Kak Pa yang paling berharga bila melahirkan anak. Oh, Masya Allah. Bukan nama, bukan populariti, bukan sanjungan, bukan peminat, tapi melahirkan anak. Dan saya adalah antara insan yang bertuah. Kerana Alhamdulillah Alif berada di Madinah selama 11 tahun belajar. Masya Allah. Dan pada saya, hanya itu sajalah harta yang saya ada, Prof. Betul Kak Pa. Untung Kak Pa, saya pun dah jumpa Alif hari itu, pergi ke Madinah, dapat jumpa seorang, Masya Allah, anak yang baik. Ya? Masya Allah. Masya Allah. Tahniah Kak Pa. Sebenarnya dia panggil gini, kebahagiaan sepanjang hayat mendapat anak yang baik. InsyaAllah. Ya? Sebab anak tu Kak Pa jadi Kak Pa pejen kubur. Betul. Dia pandai mengaji pula tu Kak Pa. Dia Betul. jadi imam pula tu, apa nak lagi. Itu saya selalu, dalam perbincangan saya dengan Alif, kalau dia balik cuti, saya selalu cakap dengan dia, Alif, doa Mami mudah-mudahan Mami banti dekat pangkuan Alif. Allah ya Tuhanku. Kalau Allah izinkan Alif lah yang jadi imam untuk sembahyangkan jenazah Mami. Allah. Itulah harapan saya. Masya Allah Kak Pa. That's why dia kata kita ni kalau boleh, kita nak design kematian kita. Banyak orang nak baju designer. Betul. Nak hidup design, tapi jarang orang design kematian. Betul. Macam Kak Pa cantik sebut Kak Pa sebut tadi, nak mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Sebab kalau kita husnul khatimah je, insya-Allah masuk kubur taman syurga. Insya-Allah. Bangkit pada mahsyar bawah lindungan Ar-Rash. Ya Allah ya. Dapat buku timbangan belah tangan kanan. Lalu titian sirat macam kilat terus ke syurga. Dan Kak Pa, sebenarnya kejayaan paling betul, yang paling besar ialah masuk syurga menatap wajah Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Tak payah kita kejar benda lain ya Kak Pa. Betul. Sebab itu saya sangat sebut, selalu kataan saya suka sebutlah, orang yang paling bebas ialah orang bebas dari penghargaan manusia. Betul. Dan tidak takut pada cemuhan manusia. Betul. Sebab memanglah Kak Pa, macam dalam dunia artis Kak Pa buat macam-macam ni, macam-macam sangkaan buruk. Tetapi macam saya katalah, kalau orang nak sebut mulakan kontroversi pada kita Kak Pa, jangan layan. Sebab kita ni akan suka benda yang sama alignment dengan roh kita. So kalau kita suka pada benda-benda sensasi, benda-benda negatif, nak mengungkit-ungkit keburukan orang yang masa lalu, seolah-olah kita sedang gali mayat dalam kubur. Betul. Sebab itu kalau boleh, kita nak semua pihak media dan di mana-mana elektronik dan sebagainya, jangan sekali-kali kita membuat sesuatu sensasi untuk mendapat rating saja. Dan membuka aib orang, ya Allah. Betul, betul Kak Pa. Siapa buka aib orang di pada mahsyar? Ini janji Allah. Allah tidak akan tutup aib anda di akhirat besok. Yang itu yang kita takut. Betul, betul Kak Pa. Lagi satu, kalau Kak Pa boleh share, Prof. Silakan. Tak kira lah. Tapi Kak Pa kena beritahu ya, Prof. Ramai di antara kawan-kawan artis Kak Pa. Ini memang betul. Yang ini Kak Pa kena beritahu. You'll be surprised. Ramai di antara penyanyi rock utamanya yang sangat menjaga solat mereka. Sebelum rock, sebelum gila kat atas pentas, itu saya tengok dengan mata saya. Masya Allah. Ambil solat dan lepas solat baru perform. That to me, Masya Allah. Betul. Yang inilah dunia dia hendak, akhirat dia kejar. Betul. Dan saya bangga. Betul Kak Pa. Sebab manusia ni dia berikan setiap orang tu unik. Ada orang pandai menyanyi, macam Kak Pa lah, suara bercakap pun merdu. Jadi memang ada orang dia memang pandai menyanyi, ada orang pandai menulis dan sebagainya.
Macam Kak Pah, Kak Pah tamak, betul. Kak Pah tamak sangat pahala. Kalau 20 tahun sudah, Kak Pah khatam 2 kali setahun. Oh, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, ini janganlah terima dengan riak. Ini memang kita nak share. Contoh. Kalau Kak Pah dapat khatam 3 kali, Alhamdulillah Kak Pah dah happy. Kak Pah. Kan Kak Pah 1 tahun dah Arab sedap, tajwid sedap. Sudah dengar Kak Pah ngaji dah. Yang itulah yang saya buat. Untung. Kalau tiap-tiap malam saya dapat sembahyang tahajud. Masya Allah. 3:30, 4, itulah waktu saya mengadu dengan Allah. Sedap. Itulah waktu saya bercakap dengan Tuhan. Betul. Itulah waktu saya sujud. Saya tak tahu nak minta dengan siapa lagi. Betul Kak Pah. Kalau boleh kita nak ambil iktibar daripada Kak Pah dan kita semua. Kalau boleh jadikan berkata-kata dengan Allah itu tujuan kita. Kak Pah, kita ada caller. Silakan. Oh, dah putus ya. Dah putus, tak apa. Kita harap para pemanggil sila panggil dan kongsikan. Bukan senang dapat Datuk Sharifah Aini dengan kita. Nak dengar apa yang dikongsikan bagi orang berpengalaman dan sudah macam-macam liku-liku hidup Kak Pah. Betul. Tetapi most important you are strong. Most important you are strong, you can still stand and you can still look good. Alhamdulillah. Dan saya sangat-sangat menghargai Kak Pah sekarang fokus kepada anak-anak tahfiz, majlis ilmu di rumah, dan saya harap saya pun dapat ikut Kak Pah satu hari nanti. Alhamdulillah. Masya Allah Kak Pah. So Kak Pah, saya nak tanyalah, dalam kalau sekarang Kak Pah dah lama berada dalam biduan wanita negara, cuba bayangkan kalau Kak Pah tak jadi Datuk Sharifah Aini penyanyi, apa Kak Pah jadi agaknya? Okay, that is difficult question. Apa cita-cita Kak Pah dulu masa saya rasa muda? Mungkin saya hanya seorang suri rumah tangga, ataupun saya Prof tahu tak dulu saya mengajar agama di Johor. Mengajar agama? Saya ustazah. Ya, Masya Allah. Saya sekolah agama di Johor. Saya sekolah tak tinggi. Saya sekolah sampai menengah 3. Kemudian saya masuk menengah 4 dalam 4 bulan. Arwah abah tak ada duit nak beli buku. Kemudian saya pergi ke sekolah agama Bandar Tinggi di Johor. Sehabis saya masuk sekolah Bukit Zara. Kemudian saya sekolah Arab di Al-Atas. Oh, Al-Atas. Dan lepas tu saya mengajar 2 tahun. Okey. Kak Pah, kita berhenti sekejap. Boleh? Okey, pemanggil lelaki pertama. Tahniah. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya soalan ni kepada Kak Pah boleh tak? Boleh. Sila. Okey, Kak Pah. Ya, sila. Apa yang boleh mendorong Kak Pah untuk melakukan perubahan? Dan satu lagi, apakah perasaan Kak Pah selepas melakukan perubahan itu? Alhamdulillah, bagus orang Kelantan. Saya lah orang yang paling tenang dalam dunia pada hari ini. Bila saya bangun, rutin saya senang. Macam saya cakap tadi, insya-Allah saya cuba khatam Quran 3 kali setahun. Kemudian saya recite Quran tengah malam. Lepas subuh, saya duduk lagi. Kemudian saya akan solat duha. Lepas duha banyak akan baca surah Waqiah. Lepas tu saya tidur sekejap, Prof. Oh, bagus, qaidullah. Bagus. Saya tidur dalam 2-3 jam dan baru saya menjalani rutin hari-hari. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya bangun sebagai seorang yang sangat tenang. Hati saya tak pernah merasa susah langsung. Tenang ya? Sangat tenang. Sebab orang tenang sentiasa menang dan nak tenang ingat Allah Kak Pah. Betul. So soalan Cik Muhammad Ismail tadi, jadi lepas apa yang menyebabkan Kak Pah berubah tu Kak Pah dah sebut tadi ya? Saya berubah kerana saya rasa saya dah berubah lama. Cumanya slow sikit. Dia nak berubah tu dia lambat. Macam saya cakap dengan profesor lah. Bila saya pandang gambar-gambar saya, saya kata, is that really me? But it's okay. When you were young, you nak buat macam-macam. You nak berlakon, you nak pakai itu, you nak pakai ini. But it's okay. It's all in the past. Betul. Itu semua dah lepas. Kita tutup buku lama. Reset. Yes, reset. Betul. Jadi Kak Pah, agaknya mungkin ada orang kata pula, adakah kita harus menjalani yang teruk-teruk baru kita baik, ataupun kita boleh baik daripada awal? Pada saya lah, manusia sepatutnya melalui sedikit what they call it's not a mistake. Everybody entitled to mistake. Sure. We are all entitled to mistake. Kadang-kadang mistake
itu yang menjadikan you orang yang lebih baik. Betul, because dia panggil that mistake tu macam obstacle tapi bukan stepping stone. Yes, Okey, Kak betul. Pa. Kita rehat sebentar Kak Pa. Lepas ni ya, kita jumpa lagi bersama-sama dengan Datuk Sharifah Aini. Assalamualaikum. Salam. Lebih celik hati selepas ini dengan lebih tips. Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam Celik Hati. Kita bersama Datuk Sharifah Aini. Tadi Kak Pa tengah cerita, saya kata kalau Kak Pa tak jadi biduanita negara, apa Kak Pa jadi? Kak Pa jadi apa? Okey, Kak Pa mulakan kerja Kak Pa sebagai qari'ah di Johor Bahru. Kak Pa masuk pertandingan Quran. Kak Pa nak jadi ustazah. Itulah harapan arwah my grandmother sebenarnya, dan mungkin suri rumah tangga. Tapi itulah hidup ya. So here I am 45 years. Tak apa, saya nak panggil Kak Pa Ustazah Sharifah Aini. Amin. Okay, celik hati semua ingat Ustazah Sharifah Aini, pasal pakaian pun macam ustazah dah, bacaan mengaji pun dah bagus dah, ilmu pun dah ada dah, majlis ilmu pun ada Kak Pa. Saya harap jadi contoh pada kita semua, InsyaAllah. Okey Kak Pa, kita kalau boleh dalam sesi ini andainya ku tahu ni, macam saya sebut tadi, kalau orang mencuri, kita terima kasih kat dia. Betul. Jadi ada orang kata pula, alah Prof ni cakap macam tu, kalau tu pencuri kata biarlah saya curi, awak tak bayar zakat. Bukan, saya ingat macam ni. Saya pernah dengar seorang tuk guru tu kata, kalau orang tu murah hati, orang tu bayar zakat, rumah dia pencuri tak nampak, Allah tak nampakkan. Jadi jadi kalau kita ni rumah kena masuk perompak selalu, jangan cerita kat orang. Ya, sebab macam mana ada 500 buah rumah, tiba-tiba rumah kita pencuri tu nampak. Maknanya again, semuanya macam saya kata, apa kita fikir, apa kita rasa, apa kita buat, apa kita dapat. Jadi sesiapa yang di sini, macam hasil kehidupan kita dulu tak best sangat. Kita tak sihat, kita tak bahagia, kita tak tenang, kita tak punya duit, maka negatif, disebabkan oleh fikiran negatif. Maka sekarang bila kita nak, andainya kita tahu kita dah silap dulu, maka kita nak tukar cara hidup kita. Jangan tengok keputusan sekarang, kita mesti jaga fikiran kita, buat bayangan minda kita nak jadi apa. Macam Ustazah Sharifah Aini kata nak jadi ustazah kan. Macam saya mungkin nak jadi benda lain juga. Jadi apa yang kita buat Kak Pa, ini formula yang penting Kak Pa. Sebelum kita tidur, selalunya kita akan baca 3 kul, kita baca ayat kursi, kita minta ampun dengan suami, dengan orang dan sebagainya, dan ampunkan semua dosa orang. Kita berdoa pada Allah supaya ampunkan semua dosa orang lain. Dan masa itu bila kita tidur, kita bayangkan benda yang baik. Macam kita bayangkan apa nak jadi. Contohnya kita nak bangun tahajud. Betul. Kita nak solat tepat pada waktu. Kita nak tutup aurat. Bagi wanita sekalian yang payah nak menutup aurat, takut itu, takut ini, cuba bayangkan dalam minda anda berpakaian sopan. Anda solat tepat pada waktu. Anda jaga ibadah, jaga akhlak, jaga akidah. Bayangkan bayangan tu. Sebenarnya Kak Pa, bila kita bayang macam tu masuk dalam roh kita, insya-Allah kita menjadi magnet kepada suasana, situasi, orang yang mendorong ke arah itu. Percayalah. Tiba-tiba Kak Pa, jumpa kawan lama yang baik, jom pergi surau dengan saya. Betul. Tiba-tiba, jom saya nak bagi awak tudung. Macam baru ni Kak Pa, seorang pasien nak buat lasik dengan saya. Seorang sangat baik, senyum macam muka dia. Tak tahu Kak Pa, mungkin umur 50-an ni mulut kita tak sensor sikit lah. Jadi saya kau jumpa orang aja. Baik awak ni, dah ada anak, dah suami. Boleh tak lepas ni awak pakai tudung lah, saya cakap. Dulu Kak Pa, masa 30-an takut orang marah. Sekarang saya tak kisah dah Kak Pa. Betul. Dia kata, ya ke Prof? Kalau awak nak pakai tudung janji, saya bagi hadiah kat tudung kat awak. Ya Kak Pa, kalau boleh kita ni sentiasa amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Ya? Amal ma'ruf, betul. Nahi munkar. Okey, Kak Pa, kita ada pemanggil. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syamsiah. Dari Melaka. Ya. Nak cakap Kak Pa kejap? Oh, silakan. Saya salah seorang benda peminat Kak Pa kan. Minat sangat ni kata. Terima kasih. Alhamdulillah lah, teruja sangat tengok dengan perubahan Kak Pa ni kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah. Tak tahu apa nak cakap lagi. Datang daripada Allah. Saya Alhamdulillah.
Suka. Saya nak cakap lagu apa? Lagu apa Syamsiah suka Kak Pah punya lagu? Ada. Lagu apa? Burung terbang. Ada ke burung terbang? Terbang helang. Terbang helang. Okey, anda tukar nama lagu Kak Pah. Okey, nak ada soalan lagi Syamsiah? Saya nak cakap dengan doktor kejap. Teruskan. Doktor, Assalamualaikum. Salam. Saya rasa seronok sangat dapat cakap doktor ni kan. Saya berterima kasih dan bersyukur pada Allah kan. Ya. Saya dapat satu perubahan yang banyak lah sejak saya bersama doktor ni. Oh, Masya Allah. Sangat banyak. Saya syukur sangat pada Allah. Kalau dulu saya tak kenal diri saya lah. Oh. Saya tak tahu pun siapa diri saya. Saya mudah marah, mudah segala-galanya sebut tak kena lah. Ya. Tapi Alhamdulillah dalam 2 tahun ni kan, banyak sangat berlaku perubahan pada diri saya. Syukur sangat. Alhamdulillah. Allah, contoh apa yang Puan buat? Apa yang Puan buat berubah tu? Ialah dengan terhadap suami. Oh, contohnya? Terhadap anak-anak kan, saya mudah marah kan. Ya. Ubah macam mana? Alhamdulillah anak saya 7 orang. Anak saya yang last ni kan, Maria Aisyah yang dapatlah apa yang saya ada sekarang ni. Alhamdulillah memang berubah sangat dia jadi anak yang lain daripada anak saya 6 orang. Alhamdulillah. Masya-Allah. Maknanya mungkin Syamsiah tak marah lagi, Syamsiah banyak memuji, banyak menghargai, betul kan? Betul. Saya memang nampak perubahan sangat banyak pada ibu-ibu yang lain kan. Tolonglah amalkan apa yang doktor ajar kan, memang sangat baguslah. Alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagus Kak Pah. Terima kasih Syamsiah. Ini dia panggil andai ku tahu ya. Kalau betul. Macam Puan Syamsiah tadi, mungkin masa dia mula-mula tu mungkin belum berilmu ya. Yalah. Jadi kita menggunakan budaya didik anak, marah anak, jangan puji anak, nanti anak naik kepala, mesti garang, ayah mesti garang, tak boleh senyum, ibu pula takut saja. Maknanya jadi anak-anak tu Kak Pah, image diri sangat negatif. Anak-anak yang dikeji, dimarah, hilang keyakinan diri. Dan orang yang hilang keyakinan diri Kak Pah, orang inilah yang suka menghilangkan atau menjatuhkan orang lain. Sebab itu dia kata, orang tak yakin diri, dia rasa dia kecil. Bila dia rasa dia kecil, dia suka mengecil-ngecilkan orang. Tetapi anak-anak yang dipuji, dia yakin diri, dia minda besar, dia tinggi harga diri, dia suka menghargai orang. Sebab itu dia kata, small men make people feel small. Big men make people feel big. Tu saya nak sebut, orang minda besar, masalah jadi kecil. Betul. Orang minda kecil, masalah jadi besar. Contoh masalah besar apa? Sikit-sikit kecil hati. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit apa-apa nak betul saja. Insecure. Betul Kak Pah? Insecure people, you got it right. Inadequacy syndrome. Yes. So Kak Pah mungkin nak nasihat pada kadang-kadang dalam mungkin artis ya, kita dapat perubahan tetapi kadang-kadang kita pakai hijab lepas tu buka balik. Macam mana tu Kak Pah? Sejak saya berhijab penuh, saya berjanji dengan Allah, ya Allah, kekalkan ini sampai akhir hayat saya. Saya takut, saya tak nak bermain dengan Allah. Betul. Saya takut. Malu. Bila saya lihat ada di antara kawan-kawan tutup buka. Kadang-kadang saya cakap juga, tapi you can only say once or twice. The rest is up to them. Tak apa Kak Pah. Betul, kadang-kadang kita nak jalankan dakwah. Betul. Payah tegur. Kak Pah, kita ada satu VT sangat interesting. Seorang bayi katanya. Jom tengok sama, silakan. Kita tengok ya macam mana Kak Pah ya. Seorang bayi senangnya nak sukakan hati dia, koyak kertas pun ketawa. Kita ni buat macam mana pun nyampah. Sebab tu Kak Pah, bila bayi ni dia diri sebenar. Betul. Kita dah besar, dah ada pangkat diri ego. Itu yang susah Kak Pah. Ego yang stresnya sebenarnya. Tapi macam saya katalah, Kak Pah tengok kertas tadi kan, hidup ni macam senang, koyak. Apa yang dah berlaku tak boleh. So ada soalan Kak Pah. Baru penerbit beritahu. Dia kata macam mana kalau kita dah buat silap dengan anak, boleh tak kita buat pembetulan? Tentu boleh. Tentu boleh Kak Pah. Sebab saya fikir macam ni. Macam saya pun secara peribadi selalu minta maaf dengan anak saya. Betul. Bila kenang-kenang balik masa umur 30-an, tengah bajet bagus, tengah mengejar cita-cita, sangat garang pada anak-anak, nak suruh belajar saja. Pasal masa tu KPI kita A. Yes. Akademik saja ya. Jadi sebab itu boleh minta maaf pada anak. Betul. Dan banyak Kak Pah orang telefon saya, dia kata, saya dah 60-an umur. Dulu masa saya mengandung anak saya, solat tak jaga, aurat tak jaga, anak degil nak buat macam mana? So saya fikir macam ni. Jawapan saya ialah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan tidak tertolak doa ibu. Betul. Tidak ada hijab Kak Pah. So apa katanya, kita buangkan ego kita, pergi jumpa anak, ataupun kalau malu nak tulis surat, SMS, WhatsApp, Facebook, macam-macam, minta maaf, kata mak dulu silap, boleh tak awak perubahan?
cari agama sendiri? I do that all the time. Kalau dengan Alif, Mami minta ampun, minta maaf Alif. Mami bukanlah ibu yang sempurna. Di waktu muda Mami mengejar cita-cita, mencari rezeki, pusing the whole country. Because my plan is to give him a good life. Nak menyediakan untuk masa depan dia. Betul. So, kalau dalam masa tu Mami tertinggal apa yang Mami patut buat, Alif maafkan Mami. I do that all the time. Even sampai today. Betul. And our children pula, Kak, pada orang yang baik pula They will always say, no, you have been fine. Betul tak? Dia baik kan? Alhamdulillah. Sebenarnya para penonton sekalian, walaupun tajuk kita andai ku tahu, seolah-olah benda yang dah berlaku, kita nak macam ni pula. Andai ku tahu masa depanku akan ditentukan oleh pilihan yang aku buat hari ini. Sebab kita mesti buat pilihan, Kak Pa. Contohnya, hari ini kita bersyukur atau tidak. Kalau kita bersyukur saat ini, Kak Pa, insya-Allah next saat kita akan gembira. Betul. So kalau siapa yang tak gembira sekarang ni sebab tadi kita tak bersyukur. Betul. Jadi para penonton yang di rumah, cuba lihat sekeliling kita. Kita ada kursi nak duduk, kita ada televisyen, kita ada makanan, kita ada suami, kita ada isteri. Berapa orang kita yang menghargai? Itu sebabnya, Prof. Kalau orang yang banyak mengeluh, cuba pergi hospital. There are people dying. Kalau kita kata kita susah, ada lagi susah. Betul. Kalau kita kata kita sakit, ada lagi yang sakit yang tak boleh diubat. Betul. So, syukur. Betul. Sebab sabda Nabi, dari segi dunia, pandang orang lebih bawah. Dari segi akhirat, pandang orang lebih atas. Betul. Okey, Kak Pa. Kita akan berhenti sebentar seketika. Sama-sama minum teh yang panas, apa-apa saja tu. Dan senyum-senyum pada pasangan di rumah. Dan berilah pelukan sayang pada anak-anak kita. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, berjumpa lagi pada blok terakhir. Kak Pa, sekejap sangat tak puas dengan Kak Pa ni macam mana ni Kak Pa? Lepas ni kita sambung Kak Pa. Yes. Okey Kak Pa, dalam kehidupan manusia ni selalu je kita pada peringkat pertama mengejar cita-cita. Betul. Lepas tu mencari makna. Macam buku ni, mencari makna hidup. Sebab itu kalau boleh orang yang benar-benar hidup ialah orang mendapat makna atas setiap saat yang dilakukan. Betul. So macam mana Kak Pa mencari makna kehidupan daripada sekarang sampai Allah mengambil Kak Pa nanti? InsyaAllah. Macam Kak Pa cakap tadi lah, Kak Pa terus beristiqamah. Dan Kak Pa perform. Tapi Kak Pa pilih tempat. Kerana at my age, Kak Pa tidak lagi menyanyi di tempat yang selalu terbuka. Dan I do my own event. Kerana Kak Pa banyak membuat charity event. Kerana Kak Pa ada misi untuk mencari duit-duit untuk anak-anak yatim. Dan untuk memperbesar dan membantu 15 sekolah tahfiz di Klang Valley. So duit yang Kak Pa dapat tu, proceed yang Kak Pa dapat tu, Kak Pa bagikan. Kita split 50%. So Masya Allah, duit yang Kak Pa dapat, Kak Pa daripada hasil titik peluh Kak Pa, Kak Pa panjangkan untuk ini. Pada Kak Pa, insya-Allah mudah-mudahannya itulah investment Kak Pa untuk jannah. InsyaAllah. Allah Maha melihat apa yang kita buat. InsyaAllah. Betul Kak Pa. Sebenarnya dalam celik hati ni Kak Pa, kita nak celik mata hati Kak Pa. Betul. Saya sebagai pakar mata ni, celik mata orang sekejap, saya 12 minit buat lasik dah siap. Tapi nak celik mata hati Kak Pa, Masya Allah. Sebab itu orang celik mata hati Kak Pa, apa-apa kita buat, para penonton sekalian, sentiasa melihat Allah di dalam apa suasana. Betul. Selihat kuasa Allah di dalam apa suasana. Dan saya pernah sebut doa, saya nak ulang lagi malam berkat Isra Mi'raj ni, sentiasa kata, Ilahi, kau yang kutuju, redamu yang kucari, kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Dan kalau boleh Kak Pa, andainya ku tahu, kalau boleh kita semua ni cuba kenal diri. Macam pemanggil Syamsiah tadi kata, dia tak kenal diri dia. Dia tak tahu siapa dia. Dan berapa orang daripada kita tahu kenapa kita dilahirkan. Tujuan kita untuk apa. Dan kita nak juga renung diri kita dalam ibadah kita. Apa beza ibadah dan ubudiyah? Orang istiqamah ialah orang sentiasa dalam ubudiyah, penghambaan. Tapi kalau ibadah ni, kalau ikut kata betul-betul, saya pernah baca sikit-sikit, dia kata ibadah ni Kak Pa, bila kita hanya fizikal, sebab tu bila kita solat,
kita rokok tapi luar solat kita sombong. Betul. Tetapi kalau ubudiyah, kita rokok dengan hati dan jiwa kita, betul, maka lepas tu tak ada timbul di mana kita dalam solat kita pakai tutup aurat penuh, luar solat kita buka balik. Betul. Itulah katanya, dia kata kalau solat yang benar-benar khusyuk mencegah daripada kemungkaran. Jadi saya sebagai wanita Kak Pah pun sama dalam andainya ku tahu, dan auratlah satu benda yang sering menjadikan wanita itu ke neraka, maka saya menyeru kita sebagai wanita Kak Pah, kita pun dah buat silap dulu. Kalau boleh para penonton sekalian, jadikan malam ini, saat ini, celik hati, sesi ini bersama Datuk Sharifah Aini ini kita jadikan untuk kita mengubah, melakukan perubahan pada diri dan cakap pada suami, abang, saya tidak mahu lagi bawa abang ke api neraka dengan pakaian saya. Mulai esok, jom kita tengok balik macam Kak Pah tengok tadi, baju-baju yang tak elok tak nak pakai. Pilih baju yang elok, pilih baju yang tenang di mata, betul, damai di hati, dan insya-Allah bahagia di akhirat dan di dunia. Senantiasa ada perasaan malu pada Allah. Betul. Bermuhasabah diri. Ya. Kadang-kadang kita tertipu dengan dua situasi. Ya? Betul Kak Pah. Ada orang ingat orang yang tua mati dulu. Betul. Ada orang ingat orang yang sakit dah teruk mati dulu. Betul. Tapi kalau Allah nak ambil, yang muda pun sekejap saja. Betul. Kak Pah. Jadi kita kena ingat, kita jangan tertipu dengan situasi-situasi macam ni. Dan Kak Pah sebut dua, teringat pula saya dengar seorang ulama mengatakan dua perkataan yang menipu manusia. Betul. Kalau dan akan. So dia kata, kalau saya tak pergi tak hilang duit saya. Kalau suami saya suruh baru saya pakai tudung. Atau saya akan pakai, tengoklah balik haji ni saya akan pakai. Sentiasa akan pakai. Sebab itu orang yang bijak dia kata apa? Sekarang. Yang penting pilihan sekarang. Betul. Sebab tu kata pencuri tu yang kita masa akan datang yang risau yang sekarang nak sekarang, buat apa. Betul. Dan dipanggil banyak buku-buku motivasi The Power of Now. Yeah. Sebenarnya kalau kita lihat betul-betul kekuasaan kita ke apa ialah sekarang. Because kita tak tahu apa lagi akan berlaku next minute, dan betul, macam saya sebut selalu, untuk kita nak mengelakkan para penonton daripada menyesal, menyalahkan, merungut, cuba bayangkan kehidupan kita macam kita naik bot. Bot laju belakang tu ada buih. Buih itu masa lalu. Yang menjalankan kita, hidup kita lah nyawa kita sekarang, iaitu kita punya minyak enjin tadi tu. So kalau kita duk sibuk merungut, mengeluh, mengumpat, semua yang lepas-lepas, tenaga enjin tu tak berjalan, hidup tak terus. Kak Pah? Ada Kak Pah nak bagi konsep? Tak, betul. I agree with you. Ya. Jadi sangat penting bagi kita kalau boleh setiap hari bertanyakan kenapa kita rasa apa kita rasa. Kenapa kita buat apa kita buat? Kenapa kita marah apa kita marah? Jangan hidup dengan penyesalan. Betul, betul. Sebab menyesal tu apa? Kita ghostan, hidup ghostan. Dan kalau boleh kita jangan gali kubur lama. Betul. Lupakan yang lalu, reset. Dan betul, kita kalau boleh sentiasa celik hati, reset minda kita daripada negatif kepada positif, daripada suka menerima kepada suka memberi, daripada mencari perhatian kepada memberi perhatian, betul, daripada suka mencari penghargaan manusia kepada mencari redha Allah, betul, daripada orang kata tak boleh kepada boleh. Dan kalau boleh kita ni jangan menghukum orang. Oh ya, itulah kadang-kadang dalam pergaulan sehari-hari ni. That's what di my fan page fan page. Saya nak wawarkan mesti pergi page Prof official Datuk Sharifah Aini. Saya suka share tu. Saya banyak berdakwah di sana. Kerana pada saya Facebook ni untuk kebaikan. Betul. Janganlah guna Facebook untuk mengumpat, untuk mengata orang, untuk ya Allah ya Tuhanku. Saya tak nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Betul. Sebab tu dalam baru ni saya buat seminar dengan remaja, saya kata salah satu langkah ialah unfriend semua yang newsfeed negatif, delete daripada komen. Dan kalau nak tahu siapa kita, lihat kawan kita. Ini kerja syaitan. Betul. Kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Betul. Jadi kalau kita nak tahu di mana masa depan kita, lihat apa taipan kita di Facebook, dan hentikan daripada kita ajak orang main game pun ada Kak Pah, ya Tuhanku, macamlah masa dia tusakan. Ya Kak Pah, saya sangat bersyukur Kak Pah. Ini hari bersejarah hidup saya.
selepas umur saya dah 55 tahun baru saya dapat rapat dengan Datuk Syafaq Aini, orang yang saya suka dengar lagu kapal. I'm very close with your brother for 20 years. Yes, I know you all we the time. We are family friends. That's right. And you are always so beautiful, masya-Allah. Thank you. Aduh, Kak Pa. Kak Pa doakan untuk Prof. Allah, Kak Pa, kita doa sama-sama, kita husnul khatimah, kita dapat berjiran di syurga. Kalau boleh kita nak semua para penonton sekalian sentiasa fikir, saya ni perangai ahli syurga ke ahli neraka. Saya bercakap macam ahli syurga ke neraka dan ibadah dan sebagainya. InsyaAllah. Ya, Kak Pa, kalau boleh kita nak minggu depan kita akan bersama lagi, Kak. Yes. InsyaAllah kita ada Celik Mams bersama Syafaq ini ya. Saya akan anjurkan seminar. Dan untuk para penonton sekalian, minggu depan kita ada topik baru iaitu Saya Budak Baik. Remaja sekalian, jangan lupa kita ada tetamu istimewa, dan siapa yang dapat tonton rancangan kita tinggal, layari di www.tonton.com, dan siaran ulangan kita jangan lupa ya, setiap Isnin 9 pagi. Ya, kalau boleh kita sama-sama mencari majlis ilmu dan betulkan diri, melakukan refleksi diri, mendapat inspirasi daripada orang ramai dan juga melakukan transformasi diri. Dan jangan lupa lakukan jurnal inspirasi kita, dan kita minta maaf kepada para penonton Kak Pa ya. Sama-sama kita berceloteh macam-macam. Kalau kecil hati orang minta maaf sangat ya. Dan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan kami sendiri. Dan sama-sama kita nikmati lagu Datuk Syafaq Aini, kegemaran kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kawanku yang setia, simpankanlah rahsia janjiku dan dia. Inilah cobaan, inilah dugaan. Kasih yang sejati disimpan, yang palsu dilahirkan. Semoga berjaya. Sebagai sangkar bahagia, tanda suka bergembira, tanda senang berketawa. Ria namun hatiku bingung sebagai burung.